Hello tuan-puan semua, apa khabar? Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini saya ingin berkongsikan 4 tips, iaitu contoh soalan berasaskan CBI, Competency Based Interview, iaitu kita menggunakan sistem STAR, STAR. Saya dah menerima komen message daripada Dolphin Ojisan. Ini agak lama juga beliau bagi saya komen ini, dan dia berkata, amazing video, I learned a lot. Boleh buat video soalan-soalan lazim yang sering ditanya semasa temu tugas. Thank you and keep it up. Jadi saya akan berkongsikan tentang 4 tips, iaitu bentuk soalan ataupun contoh soalan berasaskan competency based interview. Itu saya akan menggunakan STAR, STAR, Situation, Task, Action dan Result. Baiklah, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Yang pertama, situation ataupun situasi. Dalam perkara ini, soalan tu akan berbentuk bila anda diminta untuk melaksanakan sesuatu tugasan yang bertentangan dengan prosedur kerja ataupun SOP dalam mana-mana aliran kerja atau tata cara kerja dalam tempat anda bertugas kelak. Apakah tindakan anda? Saya bagi contoh bentuk soalan. Kemungkinan saya bukan katakan ini adalah soalan yang akan ditanya. Contoh, dalam situasi begini, bila anda diminta untuk melaksanakan sesuatu tugasan ataupun tindakan atau membuat keputusan yang bertentangan dengan prosedur kerja ataupun peraturan sedia ada dalam agensi anda bertugas kelak. Saya bagi contoh, sekiranya anda jawatan pegawai immigration KP29, anda ditempatkan di lapangan terbang antarabangsa. Sekiranya ada seorang pelawat ataupun pelancong yang telah disenarai hitamkan dan sepatutnya beliau tidak dibenarkan masuk. Pegawai immigration KP19 di kaunter, pegawai yang bertugas di kaunter merujuk kepada anda sebagai penyelia pelancong tersebut, menawarkan sejumlah wang, kemungkinan 5,000 untuk anda melepaskan beliau untuk masuk. Contohnya anda diminta untuk memberi kemudahan masuk dan anda diberi wang sejumlah 5,000. Apakah tindakan anda? Contohnya soalan beginilah. Di sini panel menilai tahap integriti anda, iaitu kalau anda rujuk video yang sebelum ini, iaitu 9 kriteria yang dinilai tersebut. Sekiranya anda tak boleh menjawab dan anda was-was untuk menjawab ataupun anda didapati tidak memiliki nilai-nilai tersebut, kemungkinan anda tidak akan dipertimbangkan. Jadi tuan-puan, anda kena berhati-hati dengan soalan begini. Anda perlu memiliki 9 nilai yang telah saya kongsikan dalam video sebelum ini. Tapi janganlah berlakon masa temu tugas. Anda kena betul-betul memiliki ciri-ciri tersebut. Nak jadi penyawat awam ni, anda kena ikhlas, anda kena berfikiran positif. Yang kedua, task ataupun tugasan. Soalan berbentuk task ini, ia akan bertanyakan kepada anda untuk menerangkan tanggungjawab anda dalam menyelesaikan sesuatu tugasan atau sesuatu masalah dalam agensi ataupun tempat anda bertugas lah. Okey tuan-puan, dalam perkara iaitu task ini, soalan berbentuk task, saya bagi contoh. Sekiranya anda menjawat jawatan penolong pegawai tadbir N29, dalam pejabat anda ada seorang pemandu bertengkar ataupun bergaduh dengan PTPO, pembantu tadbir pengkeranian dan operasi. Apakah perkara yang pertama sekali anda lakukan? Soalan begini, sebab anda sebagai ketua dalam unit tersebut, PPT N29, anda seorang ketua. Jadi soalan-soalan yang beginilah panel akan bertanyakan tindakan anda. Panel akan melihat bagaimanakah reaksi anda terhadap tanggungjawab anda yang sebenarnya kelak.
Sekiranya anda menjawab begini, begitu, tidak salah, tapi disitulah panel akan menilai tahap pemikiran dan tahap tindakan anda melaksanakan tugasan anda, iaitu task. Yang ketiga, action. Apakah peranan anda? Siapa yang terlibat dalam sesuatu tugasan kelak? Bila, di manakah ianya berlaku? Bagaimana anda membuat keputusan? Kenapa faktor tersebut dipertimbangkan? Kenapa anda buat keputusan terhadap perkara ini begini? Soalan-soalan begini akan ditanya oleh panel. Inilah yang dinamakan sebagai competency based interview, yang menggunakan konsep STAR, S-T-A-R, situation, task, action and results. Jadi anda akan ditanyakan tentang peranan anda, bagaimanakah anda, siapa yang terlibat, dan sebagainya. Jadi anda kena bersedialah bagaimana nak menjawab. Tidak ada jawapan yang salah, semua jawapan boleh diterima, tapi panel akan menilai tahap pemikiran anda, tahap integriti anda. Rujuk balik pada video yang sebelum ini, iaitu 9 kriteria yang dinilai tersebut, dan rujuk balik video yang terawal dulu, iaitu 5 tips penting, perkara penting yang perlu anda miliki. Yang keempat, result. Apakah hasil ataupun kesan daripada tindakan anda tersebut? Apakah yang akan anda perolehi? Apakah implikasi? Soalan-soalan berbentuk begini kelak akan ditanya oleh panel. Jadi anda perlu buat persediaan. Cari situasi yang kemungkinan akan wujud dalam jabatan, sesuatu jabatan ataupun organisasi, kementerian di tempat anda akan bertugas kelak. Setiap jawatan yang anda mohon tersebut, anda perlu kaji suasana kerja, proses kerja, prosedur kerja, budaya kerjanya, dan masalah yang mungkin akan timbul pula. Anda boleh juga menyediakan beberapa idea ataupun cadangan untuk anda kemukakan kepada panel semasa anda temu tugas. Anda perlu mengkaji, mengetahui bagaimana tugas-tugasnya, apa yang berlaku pula, apa yang akan berlaku, apa yang anda akan buat. Merujuk kepada 4 perkara ini, iaitu situation, task, action dan juga results. Ini yang dinamakan sebagai competency based interview, berasaskan kepada konsep STAR. Baiklah tuan-tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian saya ini. Bagi sesiapa lagi yang belum tekan butang subscribe, silakan tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat menerima ataupun dapat menonton setiap video yang baru yang akan saya muat naikkan. Terima kasih kerana bersama dengan saya, dan semoga anda semua sentiasa sihat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.